kepada kita dengan Islam madani, islamisasi, dengan Islam hari, Islam hari-hari, Islam hadari, kan? Ini semua pembohongan yang besar kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, sebab Islam ini suatu dinullah, suatu agama daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan didatang bukan dalam acuan dia sendiri, tetapi acuan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sibqatallah wa man ahsanu minallahi sibqah wa nahnu lahu abidun. Sibqatallah, celupan Allah. Ulama-ulama menafsirkan bahawa celupan itu, Islam itu sendiri ialah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala soal balik, mana yang lebih baik? Wa man ahsanu, mana yang lebih baik daripada celupan, daripada sibqatullah itu sendiri. Tetapi ada di depan kita ulama-ulama, para fuqaha, hadariyun dan sebagainya. Ini pembohongan yang besar kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini persoalan akidah kita, saudara-saudara sekalian. Banyak ayat yang lain, wa man yabtaghi khairal islami dinan, kita tak boleh cari yang lain daripada Islam. Ataupun Nabi kita sebut, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddah. Sesiapa yang mengada-ngadakan perkara baru dalam urusan agama, dia bukan di kalangan agama kami, saudara-saudara sekalian, fahuwa raddah, maka dia ditolak. Tetapi inilah pembohongan-pembohongan yang cukup besar yang dilakukan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Wa man azlamu man ittara 'ala Allahil kazib. Tak ada yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan perkara dusta terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yud'a ila Islam. Kita ajak mereka kepada Islam, saudara-saudara sekalian. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Saudara-saudara, dan orang yang zalim ini, di mana mereka ini tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita lihat kesesatan yang amat sangat, saudara-saudara. Banyak peristiwa-peristiwa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW dalam perjalanan ini. Di samping lambaian daripada sebelah kanannya Yahudi, di sebelah kirinya Nasara, di sebelah kanannya Kristian, di sebelah kirinya Nasrani, lampaian-lampaian ini. Di samping wa anna hadza shiratal mustaqim, Rasulullah terus saja berjalan. Inilah jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Cabaran dan lambaian-lambaian ini cukup banyak, saudara-saudara sekalian. Sehinggalah Rasulullah melihat hidangan yang dihidangkan. Suatu hidangan yang ada hidangan dengan nasi kandaknya, dengan kurmanya, dengan masakan yang cukup baik, yang cukup sedap. Tetapi ada manusia yang tak nak makan. Dia pilih daging yang busuk, daging dah bau, masakan dah basi, kan? Masakan dah bulat. Kenapa dia pilih makanan itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, apa pengajarannya wahai Jibril? Maka jawab Jibril, inilah manusia semasa di dunia, walaupun hidangan ada di rumahnya, tetapi dia memilih yang lain, saudara-saudara sekalian. Isterinya memberi suatu hidangan yang hebat, tetapi dia cari yang lain. Ni hak lorong Haji Taib, lorong Raja Laut, ya, no? Dia cari yang lain. Bagi orang lelaki, orang perempuan, bermain, istilah kayu tiga, no? Ada lagi jantan yang lain, ada lagi tok laki yang lain melakukan persubuhan, penzinaan, saudara-saudara sekalian. Ini tak termasuk dengan seks bebasnya, dengan gaynya, dengan lesbiannya. Kalau kita tengok hari polis baru ni, sambutan hari polis, apa kata Tan Sri Musa Hasan? Dia antara ucapan-ucapan dia, kalau kita tengok, kan, pelacuran yang ada dalam negara kita 142,000, saudara-saudara sekalian. Ini tak termasuk pelacur kanak-kanak, tak termasuk pelacur pondan, tak termasuk gay, kan? Bahkan kata dia, dalam tahun melawat Malaysia ini, ianya menjadi suatu agenda penting, iaitu industri pelacuran, saudara-saudara sekalian. Berat, saudara-saudara. Inilah yang digambarkan. Sebab inilah yang menjadi makanan
yang digambarkan kepada Rasulullah SAW. Kita tahu di sana wala taqrabu zina, jangan kamu hampir kepada zina. Kita tahu Allah Ta'ala menyatakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina, lelaki yang berzina, hukumlah dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebatan. Tetapi fenomena-fenomena ini tidak berlaku, saudara-saudara sekalian. Sebab itulah saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat sekalian, digambarkan lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana sebatang kayu bila orang lalu dia kait, dia kaut, bahasa surat kita panggil apa, bila ada manusia yang lalu, dia akan kait, bila ada orang lalu dia kait, ada yang lalu dia membiarkan saja, kan? Lalu Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, ya Jibril, apa peristiwa yang seumpama ini? Jibril memperjelaskan kepada Rasulullah SAW, inilah dia kata, ada manusia yang menghalang kerja-kerja Islam. Kalau zaman Rasulullah, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam. Tetapi dulu, kini dan selama-lamanya, kan? Inilah dia kerja-kerja musuh Islam ataupun golongan munafik yang akan menyekat kerja-kerja dakwah. Sebab itulah saudara-saudara, bila kita bercakap soal Islam, bila kita nak melaksanakan Islam, siapa yang sekat? Siapa yang sekat, saudara-saudara sekalian? Contohnya di Kelantan, bila walaupun dalam bidang kuasa kerajaan negeri, bukanlah besar mana sangat bidang kuasa kerajaan negeri, majlis pembadaran ada penguat kuasa dia, walaupun kanun enakmen ini sudah lama diluluskan, perempuan yang mendedahkan aurat, maka dia ambil tindakan, kan? Siapa yang hantar lawyer? Siapa yang saman balik? Siapa yang menghalang? Hari itu bila kanun jenayah syariah hudud, bila digubal, siapa yang hantar? Siapa yang yang bawa ini ke mahkamah? Ini ialah alamat-alamat saudara-saudara, mereka-mereka yang menghalang kerja-kerja Islam. Sebab itulah peristiwa kadang-kadang sedih, saudara-saudara. Huzaifah, seorang sahabat Nabi yang banyak merayakan hadis, dia pernah bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah yang menghalang kerja-kerja Islam ni? Rasulullah menyatakan, du'atun ala afwabi jahannam, orang yang menjadi penyeru ke arah neraka jahannam ini, penyeru-penyeru ke arah neraka jahannam. Lalu Huzaifah bertanya lagi, ya Rasulullah, siapa dia? Jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, orang yang sama kulit dengan kamu, sama rupa dengan kamu, sama duduk satu saf dengan kamu, sama tawaf dengan kamu, sama sa'i dengan kamu, sama melontar dengan kamu, tetapi mereka inilah yang menjadi penyeru-penyeru ke arah neraka jahanam. Mereka inilah yang menghalang kerja-kerja Islam, saudara-saudara sekalian. Inilah yang digambarkan. Sebab itulah saudara-saudara, saya pernah bagi satu tazkirah, rupanya dalam tazkirah kita ni ada SB yang memang kerja dia, ambil laporan lah, itulah ini dia, ataupun menjadi ejen kepada SB dan sebagainya, menghalang kerja-kerja Islam. Sebab inilah Islam ini tidak dapat ditegakkan. Islam tidak ada penguat kuasa. Islam tidak dilaksanakan. Bila kita nak laksana, kita nak tegakkan Islam, ada saja halangan, saudara-saudara sekalian. Kalau kita ambil KWSP lah, ada penguat kuasanya. Jabatan Ayak, JBA tu, ada penguat kuasanya. Tetapi kepada syariat, undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada penguat kuasa. Ada penguat kuasa. Hang nak dedah aurat ke? Hang nak telanjang ke? Hang nak jadi bosia ke? Nak jadi pelacur ke? Kan? Nak kepada hiburan yang melampau ke? Sebab enakmen kanun jenayah, undang-undang syariat Islam ni tidak ditegakkan, saudara-saudara. Bila kita berjuang, kita berjihad, kita menyatakan Islam yang sebenarnya, maka inilah halangan-halangan, rintangan-rintangan, sekatan-sekatan yang ada kepada mereka yang melakukan